Okey. Hari ini kita akan buat ulang kaji. Dah start dah saya punya program. Sebenarnya saya dah target untuk kita dah start mula ulang kaji satu topik. Kebanyakannya saya akan mulakan dengan topik yang mudah tapi soalan susah. Kan? Lepas tu baru kita tengok topik-topik yang boleh push kamu untuk dapat result lebih baik dan lain sebagainya nanti kan. Okey. Dalam trial pun saya ingat trial bila? Siapan? Bila trial siapan? Minggu depan? Tak tahu lagi tu. Belum dapat tarikh? Belum. Alhamdulillah. Okey. Bulan depan kot. Dia dalam tahun depan. Kan satu kan. Lepas tu. Aduh. Okey. Kita tengok nombor satu kan. Topik asas nombor kat sini. Ini asas nombor. Kita nampak kan. Okey. Asas nombor. Puan Faziatul membeli 100 asas 2 ekor ikan telepia merah dan 100 asas 2 ekor ikan telepia hitam dengan jumlah bayaran 112. Kita tengok keadaan. Cara dia tanya soalan ni kita dah boleh agak dah. Ini cerita, tak ada cerita lain. Ini mesti kita panggil dia apa? Persamaan serentak. Kan? Persamaan serentak. Saya akan tengok kat sini. Dia bagi apa? Bermula dia beli ikan telepia merah. Ikan telepia merah. Ikan telepia merah maksudnya saya akan tulis kat sini 100 asas 2 merah. Campur dengan 110 asas 2. 10 asas 2 hitam sama dengan 112 asas 4. Hati-hati ya soalan asas nombor kan kita perasan kecil dia kan. Okey. Puan Rosnani pula membeli 1 asas 2 okey telepia merah dan kemudian campur 102 ekor telepia hitam sama banyak kan sama dengan jumlah bayaran 2003. Okey, cari harga bagi seekor ikan telepia merah dan seekor ikan telepia hitam dalam asas 10. Okey, soalan ni biasanya jarang-jarang ada dalam kertas 2 tapi dalam format baru ni benda ni tidak mustahil boleh berlaku. Dia boleh ada dalam asas 2. Cuma kalau macam ni persoalan serentak kita boleh tak gunakan kalkulator asas 2 tak boleh. Kita kena tukar dulu asas 2 ni kepada asas 10. Yang kelebihannya asas 2 kepada asas 10 kita boleh guna kalkulator. Okey, masalahnya asas 4, asas 3. Jadi macam tu saya akan tunjuk semua nombor-nombor ni macam mana nak tukar tanpa guna kalkulator. Tanpa guna kalkulator kan. Contoh salah satu cara, dia ada dua cara kan untuk tukar pada asas 10. Cara yang pertama contoh macam ni 1002. Cara pertama kita gunakan teknik letak dia punya kuasa 012. Letak dia punya kuasa. Kemudian kita letak kat sini, ini maksudnya 1 darab 2 kuasa 2 sama dengan 4 macam tu. Ini teknik yang pertama. Satu lagi teknik, kita letak nilai dia terus. Kita letak nilai kan. Nilai kita Fatin 26 bulan tak apa Fatin. Apa? Kita letak nilai contoh macam ni 100 asas 2. Apa saya buat? Saya start dengan 1 sini. Ini cara kedua. 1 darab 2 2. 2 darab 2 4. Jadi jawapan kita dapat 4 kali 1 sama dengan 4 juga. Jawapan sama, tak ada masalah. Cuma teknik. Yang mana kamu suka? Okey, bagi pelajar yang dia sifir dia okey, dia pakai yang ini, dia laju sikit. Yang ini kena tekan kalkulator. Sama kaedah dia. Okey, ini saya akan fokus pada benda yang ini. Pertukaran asas kepada asas 10 kepada asas 10. Contoh macam ni, saya letak 1. 1 kali 2 2. 2 kali 2 4 macam tu. Yang ini 1. 1 kali 2 2 macam tu, nampak? Yang ini 1. 1 kali 4 4. 4 kali 4 16. Nampak? Sistem dia. Kan? Okey. Kemudian yang ni sama cerita ni. 2. 1. 1 kali 2 2. Yang ini 1. 1 kali 2 2. Macam tu. Yang ini 1. 1 kali 3 3. 3 kali 3 9. Nampak? Sekarang saya tulis nilai dia. Kita dah dapat nombor-nombor kat atas ni, kita ambil nilai dia. Yang ini apa? 4 saja. 4M campur dengan yang ini 2 saja. 2H
sama dengan yang ini. 16 campur 4. 20. Boleh congak 20 campur 2. 22. Teknik ni kita boleh congak. Okey. Ni 2 campur 1. 3. Yang ini sama. Sama dengan, ini Pak. 9 kali 2, 18. Itu je. 18. Dah boleh pakai kalkulator untuk buat persamaan serentak. Okay? Kalau tak nak pakai kalkulator pun tak apa. Kan? Kita buat manual, tolak. 2H, 2H mati. 4 tolak 3 dapat M sama dengan 22 tolak 18, 4. M sama dengan 4. Masuk semula. Masuk semula kita akan dapat kat situ. Saya ambil yang bawah. Okay? 3 kali 4 campur 2H sama dengan 18, kita akan dapat 12 campur 2H sama dengan 18, 2H sama dengan 18, potong ni pergi sebelah, tolak 12, tinggal 6. Jadi H akan dapat 6 bahagi 2, 3. Yang kena ingat apa? Ni sistem pertukaran asas. Daripada asas apa pun ke asas 10. Kita boleh guna teknik darab-darab. Okey, soalan dia. Tak baca soalan pula. Cari harga bagi seekor ikan tapir merah dan seekor ikan telur hitam dalam asas 10 dah. Harga, kita tulis jawapan kita. Merah sama dengan RM4, hitam sama dengan RM3. Ini kalau asas. Kan? Okey, dalam kertas 2 macam ni. Jadi saya harap dapat tolong kamu sikit. Ingat semula. Ingat semula tentang asas nombor. Kalau dia keluar soalan kebat. Okay. Walaupun dia keluar dalam kertas 1, objektif soalan macam ni juga. Cuma jawapan dia ada ABC. Itu saja beza. Okay. Kita akan pergi soalan nombor 2 pula. Ini Sapuan dah laju ni buat. Terus dia buat. Soalan nombor 2. Harga bagi, sama. Saya ambil nombor 2 kan. Harga bagi 110 asas 2 kerusi K. Dan soalan lebih kurang je. 11 asas 2 meja ialah 2120 asas 6. Harga bagi kedua pula dia bagi 1000 asas 2 kerusi campur dengan 1 asas 2 meja sama dengan 1111 asas 7. Cari harga bagi sebuah kerusi dan sebuah meja dalam asas 10. Dalam asas 10. Okey? Tengok. Saya lupa buka kamera saya. Hai. Okey. Nampak kalau yang buka kamera banyak tu boleh nampak buka video gambar banyak full screen tu. Okey, sekarang kita akan tukarkan semua ni kepada asas 10 macam tadi. Kan? Tukar pada 10 macam mana? Guna teknik darab tadi. Kita boleh letak atas kepala kita tu. Yang ini apa? 1. Dia mesti mula dengan 1. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Kalau jalan lagi lah cerita dia. Ni 1. 1 kali 2, 2. Sini 1. 1 kali 6, 6. 6 kali 6, 36. Oh Allah, banyak besar pula nombor dia. 36 kali 6, 216. Kan? Okey. Tengok. Yang ini 1. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Ni 1 je. 7. 1. Wih, 7 lah. 1 kali 7, 7. 7 kali 2, 49. 49 kali apa ni? 7. Apa? 343. Okey. Ini kita letak value nilai dia. Kan? Jadi yang pertama 4 dengan 2. Maksudnya 6. Yang kedua 2 dengan 1. Maksudnya 3. Sama dengan ambil kalkulator. Ambil kalkulator, kira mana kalkulator saya. Ambil kalkulator, kita kira. Nah, tak boleh nak congak
Ni anak saya yang main game. Aduh. Macam mana dia bagi set rotation. Susah budak sekarang. Umur 6 tahun. Main PUBG. Aduh. Okey. So, yang ini 216 kali 2 campur dengan 36 campur dengan 6 kali 2. Dapat 480. Kan? Betul ke? Kadang saya ni silap juga ni. Macam mana? Cikgu. Ya. Isyraq? Betul cikgu. Betul. Okey. Yang ini 8K campur dengan 1M sama dengan 343 campur 49 campur 7 campur 1. 400. Yang ini kita boleh buat persamaan serentak. Pakai kalkulator pun tak apa. Kalkulator kita pakai yang apa? Equation tu. Mana saya punya ni? Okey. Yang ini 6 3 480 kemudian 8 1 400. Dapatlah jawapan kita kat situ. KX maksudnya yang pertama. K sama dengan 40 dan M sama dengan 80. Siap kan? Dia soalan serentak tu saya tak payah tunjuk sangat. Sebab apa? Topik dia pasal asas nombor. Dia nak tengok kita tukar ni. Kita tukar asas nombor kat atas tu. Macam mana cara kita tukar asas nombor? Okey. Alamak. Apakah soalan ini? Aduh. Kena baca terbalik ni. Oh, saya salah masa saya print tadi ni. Ini dah macam Rusia punya soalan Rusia lah. Adik saya tak perasan. Ini Rusia, jom kita cuba translate benda ni. Siapa yang berjaya translate tak? Tengok. Ini baca kena letak cermin ni. Saya terpusing lah ni benda ni. Oh, syat lah. Okay, kita cuba. Apa ni? Dia mula belah sini. Mula belah sini sebab saya tengok nombor ni. 59. Puan Harizah membeli. Boleh baca kot. Membeli 111 asas 2 biji nanas. Oi, kamu boleh baca tak? Nanas. Okey, dan 11 asas 2 biji tembikai susu dengan jumlah bayaran 314 asas 5. Cantik. Nampak orang tulis terbalik orang boleh baca. Main. Okey. Ini betul, ni cantik. So ini maksudnya masa saya edit tadi flip. Okey. Puan Cheng pula membeli 1112 biji nanas dan 1002 biji tembikai susu sama dengan jumlah bayaran 300 asas 6. Okey, yang ini saya letak boleh. Jadi saya letak nanas tembikai. Nanas tembikai. Okey, baru nampak cerita dia. Okey. Boleh kita tukar je, tukar. Sebenarnya kalau kamu tengok, bila kita buat persamaan serentak, benda yang sama ni tak payah kira pun tak apa. Ni yang sama ni. Tak payah kira pun tak apa. Tapi kita nak tunjuk bahawa kita buat asas nombor. Ni 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 5, 25. Faham tak kenapa ni? 1 kali 5, 5 kali 5. Okey. 1, 6, 6 kali 6, 36. 1, 2, 4. 1, 2, 4.
Okey, jom kita masukkan nilai dia. 4, 2, 6. 6 campur 1, 7. 7N campur dengan 2 campur 1, 3T. Sama dengan 25 kali 3. Kalkulator. 25 kali 3. Okey, 25 kali 3 campur dengan 5 kali 1. 5 sudah. Sama dengan pula. Campur dengan 4. Dapat jawapan 84. Okey, yang bawah pula. Ni sama. 7N campur dengan ini 4T sama dengan 36 kali 3. 108. Okey, yang ini kita boleh buat secara manual boleh. Nak buat secara kalkulator pun tak apa. Tapi sebab dah sama saya tunjuk manual lah. Okey, bila kita buat manual, tolak ni tak semestinya atas tolak bawah. Kalau bawah dia besar, kita bawah tolak atas pun tak apa. Contoh kat sini 7N habis. 4 tolak 3 dapat T. 108 tolak 84 pun boleh, tak ada masalah. Kita akan dapat 24. Nampak? T dapat 24. Jadi masukkan pada mana-mana kat sini untuk dapatkan nenas pula. 7N campur 3 kali 24 sama dengan 84. Okey. Ini 60, 12, 72. 7N. Okey, kita akan dapat kat sini 7N sama dengan 12. Betul ke 12? Betul ke nombor ni? Macam pelik ni. Cikgu, 300 tu bukan 3 ke yang darab dengan 6? Sebab belakang dia kan kosong. Ni 3. Ambil 36 dia kan, cikgu. 3 darab dengan 36. Ini saya letak value. Value maksudnya 1 kali 6, 6 kali 6. Oh. Yang ni betul ni. Yang ni betul tak? Betul-betul. Nombor dia yang pelik ni. 314 betul. Kan harga dia dalam pelik harga dia ni. 12 bagi 7. Berapa 12 bagi 7? Okey. RM1.71. Oh, dia poin-poin ni. 1.71. Ya. Ada cuba kamu cek sebab jawapan dia pelik kan. Ikut jawapan dia macam tu ke? Saya tengok nombor 59. Betul tak? 59. Patutnya 420. Maksudnya ada silap apa ni? Oh, saya salah tulis.
Aduh, sorry. Ni. Ini yang salah kata bila terbalik ni. 110. Aduh, itu 10 atas ni. Dia 6. Sini 6 6 ke 6. 110 dengan 11. Okey. Yang ni 111. 1 betul Ini 6. Salah buat Okey. Jadi kalau 6 tak ada yang sama, kena pakai kalkulator betul. Salah salin. Jadi yang dapat sebenarnya bagi cantik balik. Ni semua salah. Salah atas ni dia 6N campur 3T sama dengan 84. 7N campur 4T sama dengan 108. Ini tak boleh pakai manual lah. Kena pakai kalkulator lah. Sebab kalau kita nak samakan, kita rugi masa kat situ Okey. Cuba kamu tekan kalkulator tengok. Dapat apa? Mod 6 3 84 dan 7 4 108. Kita akan dapat jawapan kat situ 420. Okey, betul. Baru betul Nenas sama dengan 4, temikai sama dengan 20. Harga dia jadi yang ini adalah RM4 dan yang ini adalah RM20. Sorry masalah ni saya tak perasan tadi masa saya drag tu. Dia pusing dia punya tulisan semua ni. Okey. Saya tak perasan pula Fariza tulis. Okey. Fazila tu. Okey, kejap nombor 4 pula. Nombor 4. Dia soalan dia bila kebat asal nombor. Ni je cerita dia, persamaan serentak. Itu yang selalunya soalan kebat pasal asas nombor kebanyakannya. Okey. Tengok soalan nombor 4 ni. Let me membeli 1001 asas 2 botol air mineral 500 ml. 500 ml saya letak sebagai X lah. Panjang pula nak cerita dia. Dan 110 asas 2 botol air mineral. Letak Y yang besar Okey. Jumlah bayaran 111 asas 4. Catherine pula membeli 1000 asas 2 X campur dengan 110 asas 2 Y sama dengan jumlah wang 202 asas 3. Okey, ini buat soalan serentak. Macam tadi sama je cerita dia, pusing-pusing kita dah boleh buat. Akan boleh terus buat ini. Kalau saya pakai value maksudnya 1, 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. 1, 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Sini 1, 2, 4, 1, 2, 4, 4, 1, 4, 16, 3, 1, 3, 9. Dia tengok value dia mesti mula dengan 1 sebab kuasa kosong nilai dia 1. Ini kita tak value 8 dan 1 maksudnya 9. 4 dan 2 jumlah dia 6. 16 campur 4 20. 20 campur 1 21. Okey. 8 sahaja 8. 4 dan 2 6. 18. 9 kali 2 18. 18 campur 2 20. Okey, ini boleh buat serentak dengan kaedah biasa. Buang ni 9 tolak 8 dapat X. 21 tolak 20 dapat 1. Jadi X tu adalah apa? Air mineral kecil, RM1. Logik lah cerita dia. Okey. Yang besar ambil mana-mana. Jadi saya akan ambil 9 kali 1 campur 6Y sama dengan 21. 6Y sama dengan 21 tolak 9. Jadi kat sini kita akan dapat
12. 6Y. Jadi Y sama dengan RM2. Jadi jawapan kita harga 500 ml sama dengan RM RM1 dan 1500 ml sama dengan RM RM2. Nampak? Ini soal serentak. Okey? Kamu boleh cuba kejap sebelum kita masuk pada soalan bab seterusnya. Cuba nombor 61 dan 62 ni kan. Cuba tengok. Okey? Cuba. 61 dulu lah. 61 dulu. Try. Okey, boleh? Nombor 61. Tengok kejap. Kita akan dapat kat sini 61. Restoran A dan B membeli bawang putih dan bawang merah jadikan bahan masakan. A membeli 110 asas 2 bawang putih dan 12 asas 5 bawang merah dengan jumlah 350. Manakala B pula 223 bawang putih dan 214 bawang merah sama dengan 350. Lupa tulis. Ini asas 6, ini asas 7. Okey. Jadi kita kena tukar semua kepada asas 10. Dah cakap kan? Letak je atas dia. Mula dengan 1 kali 2 kali 2, 4. Yang ini 1 kali 3, 3. 1 kali 5, 5. 1 kali 4, 4. 1 kali 6, 6. 6 kali 6, 36. 1 kali 7, 7. 7 kali 7, 49. Itu nilai dia. Dapatkan. 4 dan 2, 6. 5. 1 kali 2, 2. 5 campur 2, 7. Ini banyak ni. Banyak. Kita pakai kalkulator. 36 darab 3 campur dengan 6 darab 5 saja. 138. Okey. Bawah. 3 kali 2, 6. 6 campur 2, 8. 4 kali 2, 8. 1 kali 1, 1. 8 campur 1, 9. 49 kali 3 campur 7 kali 5 sama dengan 182. Dah boleh buat persamaan serentak. Nombor pelik-pelik kita guna kalkulator lah. Mod pakai kalkulator kamu Okey, 6 7 138. Kemudian 8 9 182. Dapat P sama dengan 16 dan M sama dengan 6. Boleh dapat sama? Okey? Sama cikgu. Okey. Maksudnya kamu dah boleh tukar lah. Ini kebanyakannya tukar kepada asas 10. Apa-apa nombor kepada asas 10. Okey. Dia juga boleh tanya terbalik. Dia bagi asas 10 nak dalam asas lain. Itu kena bahagi kan. Okey. Itu biasa kita satulah. Okay, ini contoh soalan. Jadi saya tinggalkan satu soalan bab ni nombor 6. Nombor 6 ni nombor soalan adalah 62. Saya bagi jawapan untuk kamu sekejap. Cikgu boleh try buat. Kalau tak ada jawapan kamu malas buat nanti. Nombor 62 21. 21 jawapan kita 21. Maksudnya RM2 RM1. Okey. Ini untuk soalan nombor 62. Kita pergi kepada topik seterusnya. Tengok. Ini lagi gangster ni. Nombor 7. Okey. Dia kunci dalam matematik sebenarnya adalah masa kita ambil maklumat.
Masa kita ambil maklumat, apa yang kita faham pasal cerita dia kan. Okey. Topik, saya tak tulis topik apa. Tapi kamu tahulah pasal dia tajuk dia tadi. Okay. Bilangan purata panggilan telefon sehari antara dua buah bandar raya H dan K ialah 200,000. Purata panggilan telefon sehari antara H dan K. Populasi bandaraya H dan bandaraya K masing-masing ialah ini telefon 200,000. Kemudian populasi untuk K H adalah sama dengan 150,000, manakala untuk K adalah sama dengan 120,000. Okey. Jarak di antara dua buah bandaraya itu ialah 400 km. Jarak dia. Bilangan panggilan telefon sehari didapati. Ni saya start ayat dia. Dia start ayat dia. Bilangan panggilan telefon sehari. Bilangan panggilan telefon sehari. Bilangan telefon sehari didapati berubah secara langsung. Berubah secara langsung. Dengan populasi di bandar H dan bandar K. Berubah secara langsung populasi di bandar H dan bandar K. Okay. Secara songsang bawah. Dengan kuasa 2 jarak. Kuasa 2 jarak. Jarak saya ambil J ya. Jarak kuasa 2. Yang ni kita panggil topik ubahan. Kebat dia pusing-pusing ayat dia. Kadang-kadang baca pening. Okey. Cari pemala ubahan K. Alamak, K ni tak boleh pakai ya. Dia pandai pula kan, tapi tak apa. Sebab pemala ubahan K kecil ni K besar. Ini saya akan jadikan dia kat sini T sama dengan K kecil kurungan, saya letak kurungan H K adalah dia punya populasi tadi per dengan J kuasa 2. Jadi K kita adalah sama dengan, kita pindahkan semua ke sebelah. Jadi kat sini akan jadi J kuasa 2 T bahagi dengan H darab dengan K. Ini K kita. K pemala kita. Jadi oleh sebab itu jawapan kita untuk pemala kita akan dapati ambil kalkulator kira. Boleh faham okey. J kita mana tadi? Jarak 400 km. 400 kuasa 2. Kuasa 2 kemudian darab dengan dia punya apa? Telefon 200,000. Kemudian kita bahagi dengan populasi iaitu 150,000 darab dengan 120,000. Dan kamu akan dapat jawapan kita K sama dengan apa dapat? 4/225. Semak tengok. Boleh faham tak? Okey. Nombor apa? 28. Seterusnya B. Tengok B. Kalau tak faham tanya. So B. A. B. B pula dia kata apa? Bilangan purata panggilan telefon antara bandar H dengan bandar Q. Okey, telefon sama dengan 134,000. Populasi adalah untuk bandar Q adalah Q sama dengan apa? 134,000. Okey.
Salah. Salah salin. Baik Populasi dia 170,000,000. Cari jarak dalam kilometer di antara bandaraya H dan bandaraya Q. Jadi kat sini kita kena pergi tengok H dengan Q pula. Tadi dia bagi H dengan K. Sekarang dia nak H dengan Q. Jadi apa kita nak buat? First kali kita akan tengok dia bagi kat sini. Kalau aku mau tengok cerita dia. Kalau kita buat persamaan kejap tengok. Ini kita pernah buat ni, saya lupa pula. Kejap Cari jarak kan dia bagi semua ada. Kejap. Ingat tak siapa? Israk? Siapa Puan? Ini bulan Januari punya ni cikgu. Itulah. Itu saya rasa saya dah pernah buat ni. Macam mana saya boleh sangkut kat sini ni? Kejap Kita cuba kejap. Try. Saya ambil balik. Kan, jadi kalau telefon sama dengan K. Tadi H, sekarang HQ. HQ per dengan jarak kuasa 2. Saya rasa macam tu kot dia buat. Dia tukar ni je dah. Huruf untuk ni. Maksudnya bandar je. Tukar bandar. Kemudian kita ambil K dia sama. Kita dengan menganggap bahawa K dia sama. Jadi saya akan jadikan dia sebagai persamaan kita T sama dengan 4/225 HQ per J kuasa 2. Okey. Jadi saya akan masukkan soalan nak cari apa? Cari jarak. Cari jarak. Jarak maksudnya jarak ni akan pergi ke sebelah, T akan turun. J kuasa 2 sama dengan 4/225 H kali dengan Q per dengan K. T ni turun. T kita telefon sebanyak 134,000. Saya masukkan H dengan Q pun boleh masuk dah ni. H dengan Q maksudnya H kita tadi 150,000 darab dengan Q 170,000. Ambil kalkulator je. Try. Akan dapat 4 per dengan 225 darab dengan 150,000. Tu 50,000. Okey. Bawah dia susah juga kalkulator touchscreen ni. 170,000 bahagi dengan 134,000. Okey, jawapan dia kita akan buat apa? Punca kuasa. Saya dapat jawapan kat sini adalah J. Kita akan dapat
581.64 kilometer. Ini betul jawapan dia. Okey, dia hanya tukar, apa dia tukar? Nama tempat saja. Nama tempat. Dan menganggap bahawa nilai pemala dia sama. Pemala dia sama. Pemala tu kita panggil dia adalah pemala ubahan. Tidak berubah perubahan. Okey, ini soalan, ini betul-betul kebat lah, baru jumpa soalan kebat sikit. Boleh faham ke? Okey. Tengok. Ada nak tanya ke dulu sebelum kita masuk ni? HQ tu sama je kan cikgu? HQ. Maksudnya HQ ni dengan HK pemuli ubah dia duduk tempat yang sama. Cuma nilai dia lah. Nilai dia tak sama. Nilai dia berubah. Sebab yang ni dia bagi H dia berapa banyak. K berapa banyak. Okay. Jadi Q yang ni pakai Q pula. Q berapa penduduk dia lain dah pula kan. Okay. Tapi kita anggap sebenarnya yang H dengan Q ni kita panggil dia hasil darab populasi. Hasil darab populasi. Boleh? Okey. Cuba soalan kedua tengok. Ubahan ni boleh tahan tak soalan dia? Ini bukan soalan kebat tadi ni ini kebat. Yang ini bukan soalan kebat tapi soalan SPM tahun yang lepas yang saya tak tulis apa ni, maksudnya soalan ni pernah keluar lah tapi kita tak tahu bila. Syarikat dini mendapati bahawa hasil jualan RMR ni yang ni saya tak suka, dia pakai huruf R. Kenapa pakai huruf R? Padahal ada RMR. Berubah secara langsung. Jadi saya ambil tu R berubah secara langsung. Okey. Dengan pembelanjaan untuk pengiklanan A. Dan secara songsang bawah songsang dengan apa? Harga purata pakaian P. Okey. Ini dia bagi. Ini saja maklumat dia. Okey, kemudian dia bagi pula apabila 5,400 dibelanjakan untuk pengiklanan. Maksudnya pengiklanan tadi mana pengiklanan tadi A A sama dengan 5,400 pengiklanan dan harga purata pakaian P. Pakaian adalah 90, maka 9600 helai pakaian telah dijual. 9600 helai pakaian telah dijual. Okey. Bilangan pakaian pula. Bilangan pakaian dia tak terlibat, tak ada, kita tak jumpa lagi. Pakaian baru jumpa ni je. 9600. Okey. Tentukan hasil jualan. Jika pembelanjaan untuk pengiklanan ditambah menjadi 6,000 dan harga purata pakaian dikurangkan menjadi 80. Okey, tentukan hasil jualan. Yang ini dia kebat kat mana tau? Sebab kamu tengok sini. R ni adalah apa? Hasil jualan dalam RM. Ini adalah hasil jualan. Nampak? Yang tersiratnya kat mana? Okey, iklan tak sirat. Iklan tetap A dia tetap iklan. Ni iklan. Iklan tak ada masalah. Okey. Ni P ni adalah apa? Harga purata pakaian. Ini adalah harga. Harga pakaian. Okey. Yang tersiratnya adalah hasil jualan. Kalau kamu tengok betul-betul. Hasil jualan adalah sama dengan harga pakaian darab dengan jumlah pakaian. Berapa kita jual? Darab dengan harga, dapatlah hasil. Itu dia trik kat situ.
Kan? Contoh soalan ni, bila kita nak buat persamaan, sepatutnya kita kena ada nilai untuk R. Baru kita boleh dapat K. Sebab persamaan kita adalah R sama dengan KA per dengan P. Nak buat ubahan, kita kena ada K. Jadi K kita kat sini, kita pindah akan jadi R darab dengan P per dengan A. Problem dia bila kita buat, tiba-tiba kita tak ada benda nak letak dekat R. Siapa R tu? R tu adalah, dia bagi bilangan pakaian. Bilangan pakaian, darab je dengan harga. Dapatlah kita punya nilai jualan. Jadi saya akan letak dekat R tu adalah apa? 9600 darab dengan 90. Itu. Okey. Kemudian dia jumpa lagi P. 90 lagi. Okey. Kemudian dia per dengan A. A kita adalah 5400. Ini benda yang tersirat yang ada dekat soalan ni. Sebab tu ayat dia hasil jualan. Dalam RM. Tapi dia bagi kat bawah apa? 9,600 helai pakaian. Jadi apa K dia? 9600 darab 90 darab 90 bahagi dengan 5400. Dapatlah K kita kat situ, pemalar kita 14400. Ini K kita. Okey, cuba kamu tengok. Boleh faham tak cerita dia? Kan? Tapi belum siap lagi. Dia suruh cari apa? Dia suruh cari harga purata hasil jualan. Dia suruh cari hasil jualan. Jadi kat sini R kita tak tahu. K kita 14400. A kita yang baru berapa? A kita iklan dia kata 6,000. Iklan jadi 6,000. Per dengan harga purata pakaian pula dia murahkan jadi RM80. Dapatlah R kita kat situ. Ambil kalkulator kira. 14400 darab dengan 6,000. Kemudian bahagi dengan 80. Betul Dapat jawapan kita kat situ adalah sama dengan 1080000. Boleh? Boleh faham tak? Boleh ke? Okey? Boleh faham dia tersirat je kat situ je. Ayat tu. Dia kata apa? Cerita pasal hasil jualan. Okey? Kita tengok terus. Nombor seterusnya nombor apa? 30. 30 kejap. Ini topik yang biasanya jarang ulang kaji. Ubahan semua ni. Jarang buat ulang kaji. Kan? Saya tengok pun tak banyak. 30 Okay. Tengok. Okey. Baca dulu. Hukum graviti Newton menyatakan bahawa daya graviti F di antara dua objek berubah secara langsung dengan jisim dua objek itu. Masing-masing dengan jisim M dan jisim N. Maksudnya ayat dia apa? Berubah langsung dengan jisim dua objek itu. Iaitu M, seorang lagi M. M besar, M kecil.
dan berubah secara songsang dengan kuasa 2 jarak. Kuasa 2 jarak maksudnya R kuasa 2. Okay. Diberi bahawa bumi berjisim, itu kemudian. Jisim bumi siapa? Bumi kita adalah 5.972 darab 10 kuasa 24. Bulan pula adalah sama dengan 7.348 darab 10 kuasa 24. Okey. Jarak antara bumi dan bulan, jarak tadi apa? R. Jarak dia adalah 3.844 darab 10 kuasa 8 meter. Graviti. Okey, mana graviti? G kan? Pemalar graviti adalah bersamaan dengan 6.670 darab 10 kuasa negatif 11. Okey, kita tengok apa yang dia cerita ni. Okey. Boleh? Kalau kamu tengok betul-betul cerita dia, ungkapkan dulu F dalam sebutan G, M, N dan R. Ungkapkan. Jadi kalau kamu tengok betul-betul, F kita kena ada K. K adalah apa? K adalah pemalar. Kalau kamu tengok contoh saya ambil ni, saya letak F sama dengan K, M per dengan R kuasa 2. Jadi kita tengok kat mana G? Kan? Okay, kita tengok. Bila saya pindahkan K, pula, dapatkan K akan jadi F R kuasa 2 per dengan MN. Bila saya letak unit dia, kat situ. Ini test. F unit dia apa? Newton. Tengok. Okey, ni R kuasa 2 apa? Jarak, meter. M unit dia apa? Kilogram. Kilogram kuasa 2. Nampak? Kalau kamu tengok betul-betul, K ni unit dia adalah sama dengan unit G. Tengok. Yang itu menunjukkan perkataan pemalar tu, graviti tu adalah diwakili dalam ubahan kita adalah K kita ni. Jadi soalan ni dia nak ungkapkan, jadi jawapan kita ganti saja K tu sebagai G. Terus dapat jawapan kita F sama dengan G M besar M kecil per dengan R kuasa 2. Cuba fahamkan cerita dia. Dia nak fahamkan benda tu. Benda tu adalah benda yang sama. Ini yang sangkut kadang-kadang ramai pelajar dia cari tak jumpa soalan ni. Okey. Seterusnya, bila dah dapat persamaan, yang bawah dia akan jadi senang. Cari daya graviti antara bumi dan bulan. Cari daya graviti antara bumi dan bulan. Yang mana daya graviti? Daya adalah F. Bukan pemalar. Daya adalah F. F adalah daya graviti. Jadi F sama dengan, kita masukkan 6.670 darab 10 kuasa negatif 11 darab dengan bumi. Alamak tak muat. Saya ambil kat sini. 5.972 darab 10 kuasa 24 darab dengan bulan 7.348 darab 10 kuasa 24. 24, betul ke 24? Okey. Kenapa saya nampak macam bulan lagi berat daripada bumi? Soalan ni kelakar pula cerita dia. Tak apa, kita ikut je dia bagi kan. Per dengan dia punya jarak kuasa 2. Jarak dia 3.844 darab 10 kuasa 8. Ini pakai kalkulator. Kita gunakan exponential. Ni. Okey. Jadi 6 kalau pakai exponential, kalkulator saya dia pilih 6.67. Okey. Tekan EXP. Tekan dia keluar E .
E kat situ, -11. -11 kemudian darab dengan 5.972. Lain pula ke tepi sikit. E 24. Darab lagi dengan bulan pula 7.348. E 24. Kemudian kita akan bahagi dengan R kuasa 2. Saya lupa kuasa 2. (3.844) E 8 tutup kuasa 2. Dapat jawapan kita yang tinggal tu. Okey. Yang tinggal adalah F sama dengan 160.831.87 Newton. Okey. Cuba tengok sekejap. Kadang-kadang saya tekan kalkulator salah ni. Kamu tekan sekejap. Dia lebih kurang macam ni jawapan dia. Okey. Cuma kadang-kadang jawapan, kalau dapat jawapan kamu dalam nombor piawai, pakai nombor piawai. Tolong cek jap. Tengok. Jadi kat sini yang dia terlindung kat benda tu adalah G. G tu sebenarnya adalah K yang kita kira sebagai pemalak ubahan kita. Kan? Pemalak ubahan juga adalah G kat situ. Okey. Ini soalan tentang ubahan. Pening juga nak buat ubahan ni kadang-kadang kan. Jadi kamu jangan ambil mudahlah, walaupun topiknya topik yang dah lama. Topik pertama dulu kita belajar dalam form 5. Okey. Kita akan teruskan, saya akan teruskan sambung terus. Kita pergi pada topik seterusnya, lebih tak memeningkan kepala sangatlah metrik. Tapi sebab dia kebat. Ya. Saya dapat lain cikgu. Dapat apa? Saya salah tekan ke? Tak tahu. Cuba tanya yang lain. Saya dapat 1.98 dan 10.22. Oh, saya salah tekan kalkulator ni. Kejap, saya tekan sekali lagi. Okey. Ya, sekejap. Kadang itulah kalkulator. Salah tekan habis jawapan dapat lain. Okey, kejap. 6 point. Kejap. Nombor saya mana saya dapat 6.67 tu kan? Itu graviti ke? 6.67 10 kuasa -11. Kemudian darab dengan 5.972. Darab dengan 10 kuasa 24. Okey, darab dengan 7.348. 10 kuasa 24 juga. Okey, sama dengan bahagi dengan 3.844. Kuasa 8 kemudian kuasa 2 kan dia. Oh betul lah, saya salah. Salah tekan Sapuan berapa? 1.9. 1.9. 1.98. Betul? 10 kuasa 22. Ya. Okey, salah tekan kalkulator. Bahaya juga. Kalau kertas 2 yang bahaya tu kan. Sebab tak ada jawapan. Kalau dia masuk dalam kertas 1, ada objektif, boleh check juga jawapan dia. Kan? Okey. Sorry. My bad. Okay, kita masuk nombor 28 Okay. Nombor 28 untuk topik seterusnya ni metrik. Metrik kan. SMK Sri Puteri ingin merancang satu lawatan ke Cameron Highland.
Pengetua sekolah menetapkan 2 syarat. Syarat yang pertama ialah jumlah orang, murid dan guru yang membuat lawatan ialah 56. Maksudnya yang pertama, guru campur murid mesti sama dengan 56. Dapat satu. Okey. Syarat kedua ialah terdapat seorang guru pengiring bagi setiap 7 orang murid. Soalan ni kita pernah buat. Soalan ni kita pernah buat. Kan? Yang saya pening. Saya ingat lagi kalau soalan tu saya pening. Memang saya pernah buat. Okey. Terdapat seorang guru pengiring bagi setiap 7 orang murid. Kan? 7 orang murid. Maksudnya guru dia sama dengan 56 bahagi 7. Jadi 8. Betul? Betul? Guru 8. Tak boleh, tak boleh. Mana boleh macam tu? 56 ni termasuk murid. 7 orang murid. Okey, okey. Okey. Murid sama dengan 7 kali guru. Betul cerita dia. Kan? 7 kali guru. Sebab apa? Seorang guru kena jaga 7 orang murid. Ini cerita dia. Okey. Jadi kat sini kita dapat soalan serentak kat sini pening ayat dia. Ayat dia yang bagi pening sikit kan. Okey. Bentukkan 2 persamaan linear. Okey, jadikan linear. Yang pertama adalah G campur M sama dengan 56. Yang kedua ni bagi jadi cantik sikit bentuk, bagi bawa ke sini tak apa kita buat kan. Contoh saya ambil 7G ni pindah sini, tolak M sama dengan 0. Ini pertama, ini kedua. Okey. Dengan menggunakan kaedah metrik, cari bilangan murid dan bilangan guru yang akan melawat Cameron Highland. Jadi saya akan masukkan dalam bentuk metrik. Macam mana bentuk metrik? Kita ambil nombor dulu. Siapa nombor dia? 1, 1, 7, -1. Kemudian siapa yang terlibat? G dengan M. Kemudian berapa jawapan persamaan kita? 56-0. Ini dah jadi metrik. Bila dah jadi metrik, kita dah boleh buat bentuk metrik. Kaedah metrik. Kaedah metrik kita kena songsangkan. GM sama dengan songsang. 1 per kurungan, tolak. Kurungan besar, jawapan ke belakang. Sini siapa yang dapat? Songsang. Okey. Siapa songsang dia? Ni turun. 1 darab -1 dapat -1. Tulis sini. Tukar tempat. Lepas darab tukar tempat. Tolak dengan darab sini. 7 darab 1, 7. Yang ini jangan tukar tempat. Tukar simbol. Okey. Sekarang kita dah boleh. Dalam SPM, kamu tak perlu tunjuk yang darab kat bawah ni. Tak perlu tunjuk. Tapi kalau nak tunjuk juga boleh. Kita tulis je. 1 per, sini akan dapat -8. Darab ni. Okey. Yang akan dapat ni. -1 darab dengan 56. Yang bawah pun -7 darab dengan 56. Kemudian -1 yang belah sini darab dengan 0. Yang ini pula campur 1 darab dengan 0. Tak payah tunjuk. Yang ni step ni tak payah tunjuk pun tak apa. Terus pergi step jawapan. Kan? Jawapan pula kita ambil guna kalkulator persamaan serentak yang kita buat tadi. Kan? Sama kat kaedah dia serentak. Kita boleh pakai yang macam ni. Sama macam tadi. Serentak ni. Saya akan pakai, ambil nombor ni, awal-awal ni, yang ni. Yang ni nombor silau.
Tak nampak? Letak sini sikit. Tak nampak juga. Ada silau lah, tak apa lah. Dia kamu faham kan? 1 56. Bawah 7 -1 kosong. Jadi X 7, Y 49. Itu kan. Jadi kita akan dapat 7/49. Maksudnya guru sama dengan 7 orang, murid sama dengan 49 orang. Okey? Faham? Tengok cerita dia. Cikgu, Cikgu. macam mana? Dia kan satu cikgu sama dengan 7 orang murid kan cikgu. Macam mana satu cikgu punya persamaan, satu murid sama dengan 7 cikgu? Ini bukan satu murid sama dengan 7 guru. Yang ini kita baca bilangan murid sama dengan 7 darab bilangan guru. Jangan baca murid sama dengan 7 guru dah. Bilangan murid sama dengan 7 darab guru. Jadi kalau kita ambil 7 pindah ke sebelah, dia akan jadi apa? Bilangan guru sama dengan bilangan murid bahagi 7. Nampak? Sebab dia kata seorang guru akan jaga 7 orang murid. Kamu jangan tulis macam ni. Kamu jangan tulis guru sama dengan 7 murid. Kalau macam ni siapa lagi ramai? Murid, guru. Guru lagi ramai. Kalau murid 2 orang, guru 14. Nampak? Saya boleh buat G sama dengan 7M lah cikgu. Kalau kamu buat G sama dengan 7M, terbalik habis cerita. Kan? Dia akan dapat murid 7 orang, guru 49 orang. Nampak? Dia kita baca kat situ adalah bilangan murid sama dengan 7 kali guru. Jadi kalau guru seorang, murid 7. Kalau guru 2, murid 14. Kita test. Dalam otak kita masa kita buat persamaan tu, lepas kita jawab persoalan, kita test. Kita test kemudian datangkan logik. Okey tak? Tak okey tukar. Kadang-kadang pemahaman kita terbalik. Contoh kadang-kadang ada perkataan melebihi. Kadang-kadang kita test dulu. Test dengan nombor. Nombor apa-apa pun kita test, kita akan tengok logik. Cuma kadang-kadang ayat kita ni dia akan jadi terbalik. Itu normal lah. Sebab apa? Biasanya soalan metrik ni pun biasanya kebanyakan buku ambil daripada soalan-soalan IGCSE, soalan-soalan bahasa Inggeris. Dia translate, kau tahu lah bahasa Inggeris macam mana. Tunggang langgang kan kita. Bukan salah bahasa Inggeris, tak. Cuma dia punya tu kadang-kadang bila dia direct translation, dia akan jadi terbalik. Itu bahaya dia. Kan? Jadi kita kena baca balik, tapi bila kita baca, kita akan dapat faham benda yang diceritakan. InsyaAllah. Boleh Syirah? Boleh. Saya yang tukar ayat matematik ni, saya kantoi sikit cikgu. Tak apa. Kalau kantoi, saya pun kantoi juga. Peningkat saya fikir ni. Cuma kita tambah dengan apa? Kita backup dengan kita masukkan satu nilai, kemudian kita fikirkan logiknya. Kita boleh test apa-apa nilai. Tapi masa test nilai, janganlah test 12. Contoh macam kita buat equation lah. Saya masukkan kalau masuk G berapa M. Dia masuk sebelah. Biasanya kita akan masuk belah kanan berapa kiri. Belah kanan berapa kiri. Macam kita test. Kita test. Masuk satu, test sekarang lagi. Macam tu. Okey? Try satu dia. Sebab tu kalau nanti kamu akan tengok matematik sebenarnya dia terdiri pada 2 perkara penting. Matematik terdiri pada 2 perkara penting. Asas dia iaitu aritmetik dan logik. Aritmetik dan logik. Itu dia buat jadi apa? Bahasa komputer tu. Aritmetik maksudnya pengiraan, tambah, tolak, darab, bahagi. Sebab tu zaman dulu orang akan kira apa dulu? Orang akan kira tambah, tolak, darab, bahagi, kemudian memikirkan apa logik dia. Betul tak? Sah ke tak sah benda tu? Kita tak fikir benda tu, kita menggunakan apa yang orang dulu dah kaji. Jadi
bila berlaku masalah, kita kena kembali semula kepada asal, tengok balik kepada logik jawapan kita. Okey? Tengok soalan nombor 29 kat sini. Harga bagi 6 buah kerusi dan 3 buah meja. 6 kerusi, macam buat tadi soalan kita ni. 480. Harga bagi 8 buah kerusi dan sebuah meja. 8 kerusi, okey, dan sebuah meja adalah 400 harga. Okey, tulis satu persamaan metrik. Ni senang sangat. Kenapa soalan dia senang? Memang senang kot. Tulis satu persamaan metrik untuk mewakili masalah yang diberi. Ni je. Kan? Dia nak satu persamaan metrik. Adakah ini persamaan metrik? Tidak. Kena faham. Ini bukan persamaan metrik. Persamaan metrik begini. Waktu kadang-kadang orang, cik, kenapa satu? Kataan tu hati kan. Satu persamaan metrik. Persamaan metrik yang ini. Ini kita panggil dia persamaan metrik. Persamaan metrik. 6, 8, 3, 1, K, M, 480, 400. Ini jawapan untuk A. Ini kita panggil dia persamaan metrik. Okey. Seterusnya dengan kaedah metrik, cari harga dah senang. Dah boleh buat dah. Undur ke belakang. Undur ke belakang. Buat songsang. 1/2 kurungan. Kemudian 480, 400. Kita isi ya. Turun 6 kali 1, 6. 8 kali 3, 24. Tukar tempat. Tukar tempat. 1, 6. Tukar simbol. -8, -3. Dia tak boleh buat dua benda. Tak boleh tukar simbol, tukar tempat. Tak boleh. Dia mesti satu tukar tempat, satu tukar simbol. Okey. Untuk dalam SPM, tak payah buat dah step seterusnya. Terus dia jawapan. Oleh sebab itu, K sama dengan berapa, M sama dengan berapa. Gitu saja. Okey. Jadi maksudnya ambil kalkulator, terus kira je. Pakai yang atas tu. Persamaan metrik tu yang kita akan masukkan ke dalam kalkulator kita. Kan 6 3 480. Habis. Kemudian 8 1 400. 40 80. Dapat jawapan kita itu K tulis sini 40 80. Apa benda tu? Harga. Jadi K adalah RM40. M adalah RM80. Sama macam soalan tadi yang kita buat dalam apa asas nombor tu. Lebih kurangnya meja dan kursi ni. Okay? Tapi ini kena ingat. Susahnya soalan metrik bukan nak kira. Susahnya soalan metrik nak keluarkan persamaan. Nak keluarkan persamaan. Jadi untuk dua soalan lagi saya akan tolong kamu. Untuk soalan ni kita keluarkan persamaan dulu. Nanti kamu habiskan buat sebab kita tak cukup masa. Okey, nombor 31 di situ. Sampai kat sini. 31 Okey, 31. Dalam satu perlawanan bola keranjang antara Sabah dan Sarawak, Sabah memperoleh 97 mata. Kan? Sabah memperoleh 97 mata. Pasukan Sabah membuat sejumlah 43 jaringan 2 mata. Okey. Dan 3 mata. 43 jaringan 2 mata dan 3 mata. Okey. Jadi dia kata X mewakili 2 mata, Y mewakili 3 mata. Jadi kemudian dia kata yang pertama sekali pasukan Sabah memperoleh 97 mata. Apa maksud 97 mata? 97 mata maksudnya X tak tahu berapa. 2 mata untuk apa? Jaringan 2 mata sebanyak X. Kemudian jaringan 3 mata
sebanyak Y, jumlah dia adalah 97. Ini cerita pasal mata. Okey. Kemudian jumlah jaringan pula, dia kata jumlah jaringan dia adalah apa? 43. Maksudnya 2 mata campur dengan 3 mata sama dengan 43 jaringan. Yang ini soalan ni, dia confusekan kamu sebab apa? Unit dia, jaringan tu ada mata. Dan X tu sebenarnya adalah bilangan jaringan. Itu kena faham. Jadi confuse kat situ biasanya bila benda yang kita nak gunakan dia adalah nombor juga. Nombor kali dengan bilangan dia nombor juga sebenarnya, tapi unknown. Yang ni yang kadang-kadang confuse kat sini. Ni kena hati-hati kan. Bila kamu dah dapat benda ni senang. Yang bawah ni bonus lah. Tak ada masalah. Okey, ini tak ada masalah, senang. Yang ni nak starting ni yang susah. Jadi yang bawah tu kamu boleh teruskan, fahamkan macam mana. Kenapa jawapan dia macam ni saya bagi. Okey. Kita pergi tengok soalan ni terus. Tak sempat ni. Nombor 33 tu Boleh Ada soalan tadi? Lupa pula tanya. Jadi kamu sangkut ni susah. 31 macam mana? Boleh faham ke cerita ni? Cikgu, yang 2X campur 3Y sama dengan 97 tu cikgu. Okey. Yang ini kalau kamu tengok tadi, cerita dia pasal apa? Ini adalah bilangan mata. Jumlah mata. Jumlah mata. Okey, X ni sebenarnya adalah jumlah jaringan. Jumlah jaringan 2 mata. X. Nampak? Kalau dia jaringkan sebanyak berapa jaringan, kalilah dengan mata sebab ini jumlah mata. Y pula adalah jumlah jaringan 3 mata. Macam tu. Yang ini adalah mata yang dia dapat. Kalau dia jaring 10 kali, maksudnya 10 kali 3 dah 30 markah. 30 mata. Jadi kena faham. X dengan Y adalah apa? Berapa kali dia baling? Berapa kali dia jaring? 2 dengan 3 kat depan ni apa? 2 kat 3 ni markah dia, mata dia. Boleh faham Syak? Saya confuse kat situ sebab jumlah jaringan benda tu menghasilkan nombor juga. Tengok fahamkan situ. Yang 2 dengan 3 depan dia je cikgu. 2 dengan 3 depan dia adalah benda dia. Benda dia. 2 dengan 3 ni adalah mata dia. Mata yang dia dapat. Maksudnya X dengan Y ni berapa kali dia baling? Jumlah jaringan. Tu kena ingat. Yang ini adalah jumlah jaringan. Yang ini adalah point dia. Point. 2 ni point. 2 point. Ini 3 point. Bila kita main bola keranjang akan boleh dapat 2 point dengan 3 point. Total dia 97. Okey, dia macam cerita satu lagi kalau kita buat macam tadilah kita buat. Sebenarnya problem dia kat sini adalah pasal mata je. Kalau kita tukarkan benda ni jadi duit, tak ada masalah. Kan? Contoh kat sini X adalah kita buat apa? X adalah bilangan ikan. Bilangan ikan. X adalah sama dengan ikan. Ikan harga RM2. Bilangan kita ikan harga RM2. Yang ni Y sama dengan bilangan ikan yang harga dia RM3. Nampak? Ini contoh saya tukar perkataan dia. Kan? Jadi dia kata ayat tu dia tukar kepada Ali menghabiskan RM97. Buat satu persamaan. Macam mana cerita dia? Jadi kita buat apa? Apa dia buat? Ikan RM2 ni dia beli sebanyak X kilo. Campur dengan ikan RM3 dia beli sebanyak Y kilo. Jumlah duit semua dia habiskan RM97. Dia boleh jadi benda macam-macam cerita dia. Dan cuma kamu kena faham benda tu. Ini siapa? Ini siapa? Biasanya X dengan Y ni adalah mewakili bilangan tertentu. Kan? Ataupun kalau X dengan Y harga, yang depan dia akan jadi bilangan. Dia salah satu. Boleh faham, Isyraq?
Oh, okey, dah mula faham lah cikgu. Terus faham kan? Sebab dia boleh vice besar, maksudnya nombor depan ni, kalau dia bagi nombor depan ni harga, ini boleh jadi bilangan. Nampak? Kadang-kadang dia bagi nombor depan ni bilangan. X ni akan jadi harga. Dia ikut apa benda dia? Ayat dia. Okay? Tapi yang ini bilangan mata, jumlah jaringan, bilangan mata. Okay. Nombor 33 33 bawah. Kita try lah tengok boleh buat. Dia dapat tu cukup lah metrik ni. Jika H jumpa dengan satu nombor, dapat benda ni. Benda ni kita panggil dia formula untuk identity. Identity dalam metrik. Formula kita adalah A darab dengan A songsang sama dengan I. Kan? I ni dia boleh jadi apa? Biasanya dalam metrik dia boleh jadi paling kecil 1. Kemudian kalau ni dia akan jadi 1, 1. Kadang-kadang dalam soalan objektif dia ada bagi yang 3 punya. Macam tu. Ni semua adalah identity. Ni identity. Identity maksudnya apa-apa saja yang kamu darab dengan dia dapat benda tu balik. Apa-apa saja yang kamu darab dengan dia akan dapat benda tu balik. Itu maksud identity. Sebab tu formula dia A darab dengan A songsang sama dengan I. Formula kita adalah dia seolah-olah A per A sama dengan 1. Sama. Nampak? Benda yang sama ni. Kan? Sebab apa? A ni kalau naik atas jadilah A negatif 1. A songsang. Itu metrik. Jadi kalau dia bagi soalan metrik, kamu nampak ada sama dengan identity. Jadi kalau sini H, dia bagi, sini adalah dia punya H songsang. Ini I. Jadi kalau dia suruh cari H, kita songsangkan yang songsang, dapatlah H balik. Cerita tu. Maksudnya nanti yang 3, 2, 5, 4 tu kita buat pergi sebelah ke apa cikgu? Tak payah, buat songsang je. Jadi jalan kerja dia simple je untuk A ni. Kamu terus buat H adalah sama dengan, terus buat formula songsang. Letak je nombor ni. Ni nombor ni letak je. Iaitu, kamu letak je ni 3 kali 4, 12. 5 kali 2, 10. Okay. Lepas tu tukar tempat. 4, 3. Negatif 5, negatif 2. Kamu selesaikan ni, kamu dapat H. Itulah H. Sebab H adalah songsang bagi orang sebelah dia. Oh, faham cikgu. Saya benda-benda macam ni saya senang terlupa. Betul. Jadi kadang-kadang dia pada kita perlu buat revision lah. Kan? Dan kalau kamu nak test nanti kamu dapat darab balik tapi tak payah darab balik. Kamu hafal je. Kan? Dalam identity kalau kamu jumpa benda ni sebelah kanan, okay, jawapan dia kena buat songsang. Tapi kalau dia jumpa belah kiri dia tak berubah tau. Dia anggap ni formula dia macam ni je. Ni. Kan? Ini formula dia. Okey. Ini B ni senang. Rajaswari dan Syamila pergi ke sebuah kedai alat tulis untuk membeli pen dan fail. Rajaswari membeli 3 batang pen. 3 batang pen dan juga 2 buah fail. Okey, dengan jumlah bayaran. Yang ini P dengan F harga pula, bukan bilangan. Harga. Ini depan ni bilangan. 65. Syamila membeli 5 batang pen dan 4 buah fail. Sama dengan 125. Yang ini dah mudah. Ini kamu terus pergi buat metrik saja. Dah mudah. Tekan kalkulator dapat jawapan. Kemudian buatlah kaedah metrik untuk selesaikan. Yang tadi kita buat kaedah metrik tu kan. Ingat kaedah metrik yang wajib kamu buat 2 je. Ni dengan songsang saja. Bawah dia ambil kalkulator tekan je terus. Tak payah rugi masa untuk buat sampai habis. Okey? Boleh? Itu lebih kuranglah soalan yang saya rancang untuk kamu hari ni. Ada lagi sikit lagi. Yang ni pun metrik ya, kamu boleh try tengok. Ada lagi 2 soalan pasal metrik. Okey, bawah tu. Jadi dah senang dah boleh. Okey? Cuba-cubalah. Sekejap saya bagi jawapan, Untuk nombor 34. 34 saya tengok jawapan nombor 34 metrik.
Baru boleh buat sedap sikit. $34. $32. Okey. Nombor 34 ni. Okey, saya tak boleh lah bagi persamaan kat kamu. Senang dapat. X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Jawapan dia 34. 35 pula. 35, 75. 35, X sama dengan 7, Y sama dengan 5. Ambil jawapan dia. Okey. Dia nampak kan? Okey, cuba buatlah. Jadi antara topik-topik ni janganlah kamu lupa. Okey. Lepas tu boleh buat latihan mana kamu jumpa latihan dalam buku. Kan? Contoh-contoh soalan kan. Kalau minggu ni kalau kamu sangkut, kamu try. WhatsApp saya tanya. InsyaAllah. Dia pelan-pelan satu-satu kita lepas. Tapi kalau nak buat slow sangat pun sangkut juga. Jadi kalau yang kamu rasa saya ajar laju, ada yang kamu rasa laju, kamu boleh WhatsApp saya personally. Tanya satu-satu kan. Okey. Jadi untuk hari ini kita jumpa seterusnya insya-Allah. Jadi untuk malam ni sekat ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey. Boleh nampak? Boleh cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Baik. Terima kasih cikgu. Sama. Okay, kalau ada apa-apa WhatsApp jangan lupa WhatsApp saya. Okey. Okey.